Indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Karuni Zamin Kamal Zaman, 22000892. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk perpaduan matlamat diidamkan. Perpaduan sebagai suatu hasrat yang diidamkan adalah sukar diukir, dilihat secara nyata maupun berkekalan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara formal ataupun tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Detik perpaduan dan detik perbezaan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Pelbagai suasana yang sering dilihat menunjuk muncul perpaduan. Apa itu perpaduan? Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara yang maju. Malaysia mempunyai budaya dan bahasa yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan banyak lagi. Hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Gawai dan Hari Keamatan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat rasam bersama masyarakat. Perpaduan kaum merupakan faktor penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita bercah belah atau bertelingkuh antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan mundur di telan zaman. Seterusnya, berlaku juga pergaduhan antara kaum maupun kita lihat negara kita pecah-kacir. Detik perpaduan merupakan suatu perkara yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Kita boleh kaitkan dengan sikap bertolak ansur antara satu sama lain, sikap dengan tulang, membantu jiran, masyarakat, tidak kira bangsa dan agama. Detik perpaduan juga boleh dikaitkan dengan aktiviti sukan. Sebagai contoh, ketika kita bermain sukan bola sepak dengan pelbagai kaum di dalam pasukan tersebut. Detik perbezaan pula merupakan peranan yang penting dalam menjamin perpaduan di Malaysia. Detik perbezaan merupakan perkara yang membezakan antara kita dan masyarakat sekeliling, terutamanya budaya yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, walaupun pelbagai perayaan yang ada di Malaysia mengikut agama dan bangsa masing-masing, tetapi ia tidak menghalang kita untuk melakukan aktiviti ziarah menziarahi, tidak kira bangsa dan agama. Dengan penyatuan kita sebagai rakyat Malaysia tidak kira bangsa dan agama, maka dengan kita boleh melihat dalam aspek positif, iaitu kita dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan semangat kemasyarakatan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Hamid, nombor matrik 22000856. So hari ini saya akan membincangkan perkara mengenai perpaduan melalui sukan. Malaysia adalah sebuah negara yang harmoni yang diduduki oleh segenap lapisan masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Pembangunan atau konsep sukan ini bukanlah sesuatu yang baru dalam menjalinkan perpaduan yang erat di antara masyarakat. Pelbagai kesan yang positif dapat diselahkan sama ada terhadap individu maupun masyarakat sekeliling kerana perpaduan melalui sukan ini mampu menjadi potensi yang tinggi untuk mencapai pelbagai tujuan yang baik sama ada terhadap individu dan ikatan perpaduan di antara masyarakat itu sendiri. Ini kerana pengaruh sukan itu sendiri tidak pernah mengira bangsa, kaum dan agama untuk melibatkan diri ke dalam sukan. Malahan digalakkan lagi penglibatan masyarakat yang menyeluruh di negara ini. Penglibatan sukan ini bukanlah semata-mata ingin melahirkan atlet atau ahli sukan, tetapi turut menjadi alur yang mengalihkan semangat perpaduan kepada masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia ini. Dengan perpaduan melalui sukan ini juga dapat melangkaui sesuatu halangan sepadan yang boleh menyekat ikatan perpaduan yang tinggi di antara pelbagai kaum.
kerana ianya bukan berteraskan penglibatan ke dalam sukan itu sendiri, malahan kepada konsep menghargai, bekerjasama dan memupuk satu semangat yang tinggi dan matlamat di dalam diri dan masyarakat bersama. Akhir kata daripada saya, budaya sukan ini haruslah diterapkan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum dengan sokongan dan didikan daripada sektor-sektor organisasi yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam sukan, terutamanya kerajaan yang menjadi faktor utama dalam menarik minat masyarakat untuk mendekatkan diri dalam menjayakan pembangunan sukan di Malaysia. Penggunaan tenaga-tenaga pakar seperti atlet-atlet yang berpengalaman, para jurulatih serta pegawai sukan juga boleh membantu dalam memberikan suatu gerakan dalam kelompok masyarakat yang berbilang bangsa dengan memotivasikan mereka untuk menyemarakkan konsep sukan bersama. Dengan menubuhkan persatuan-persatuan yang mempunyai pendekatan yang tinggi dengan sukan, boleh berperanan dalam mempromosikan aktiviti-aktiviti sukan rakyat yang menumbuhkan asas perpaduan dan kesihatan dan tidaklah semata-mata hanya memberi fokus terhadap konsep pertandingan sahaja. Terdapat dua jenis sukan yang diperkenalkan di negara ini, iaitu sukan untuk semua dan sukan berprestasi tinggi. Sukan untuk semua adalah sukan umum yang terbuka kepada semua golongan lapisan masyarakat yang bertujuan untuk memupuk perpaduan dan konsep kekitaan yang lebih erat dan meluas seperti sukan rakyat, senam aerobik, sukan neka dan sebagainya. Sukan berprestasi tinggi pula adalah seperti peringkat-peringkat rasmi seperti MSSD, MSSM dan SUKMA. Peringkat ini mampu melahirkan atlet-atlet yang berwibawa dan mencukir bakat-bakat yang terpendam, terutamanya di kalangan generasi muda. Tidak mustahil juga ikatan perpaduan melalui sukan ini yang kuat di antara masyarakat mampu membawa kejayaan Malaysia di peringkat pesada dunia. Dalam membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin dan bersatu padu mampu dikecapi sekiranya masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama bersatu hati dalam menjayakannya. Seterusnya adalah detik perpaduan melalui pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu pendekatan yang paling efektif dalam menjalinkan perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Sistem sekolah adalah suatu pendekatan yang awal untuk memperkenalkan konsep perpaduan kerana ia adalah salah satu akar umbi bagi masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Kerana melalui sistem persekolahan ini, perpaduan dapat dibentuk dan dijadikan sebagai alat untuk memberikan pembelajaran dan teladan yang positif dan bukanlah hanya untuk memberikan pelajaran semata-mata. Jadi, sistem sekolah yang terbaik adalah sistem yang dapat meliputi secara keseluruhan kehidupan masyarakat di negara ini. Kesimpulannya, sektor pendidikan adalah dijadikan sebagai tunjang intipati yang sangat penting dalam mengukuhkan perpaduan di kalangan pelajar yang berbilang bangsa untuk ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, aspek-aspek nilai murni haruslah diterapkan dalam setiap hasil pembelajaran di sekolah, terutamanya dari segi pembawakan yang mampu menghasilkan semangat cinta akan perpaduan yang sangat tinggi. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan meneruskan pembintangan daripada kumpulan kami yang bertajuk Detik Perbezaan, iaitu Sambutan Hari Perayaan. Perayaan ialah suatu aktiviti yang disambut oleh sesebuah kaum ataupun masyarakat. Kebiasaannya perayaan itu disambut adalah bertujuan kerana untuk memperingati sejarah terdahulu. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis perayaan yang disambut sepanjang tahun. Antaranya ialah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan lain-lain lagi. Perayaan Hari Raya Aidilfitri disambut oleh kaum Melayu dan juga penganut agama Islam. Sambutan Hari Raya Aidilfitri bermula dengan melakukan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Umat Islam berpuasa pada siang hari dan mengerjakan solat sunat tarawih pada malamnya. Zakat fitrah pula hendaklah dikeluarkan sebelum 1 Syawal. Sambutan Hari Raya Aidilfitri disambut dengan penuh kesyukuran. Umat Islam kebiasaannya setiap pagi hari raya akan menziarahi kubur, diikuti dengan sembahyang sunat hari raya, bermaafan antara keluarga dan sanak saudara.
serta kunjung-mengunjung jiran tetangga bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara jiran tetangga. Tahun Baru Cina merupakan perayaan paling penting untuk kaum Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Qamari. Kalender Qamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Tahun Baru Cina juga merupakan sebagai nasib titik permulaan kehidupan seseorang. Sebelum perayaan Tahun Baru Cina menjelang, rumah akan dicuci dan segala hutang piutang akan dibayar agar mereka tidak dikelilingi hutang sepanjang menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Mercun dibakar di tengah malam bagi menandakan bermulanya Tahun Baru Cina dan menghalau puaka dan nasib malang. Rumah-rumah dihiasi dengan bunga dan pokok limau sebagai tanda murah rezeki. Tahun Baru Cina disajikan dengan pisang dan kuih bakul. Kaum keluarga akan makan besar seperti daging itik, sosis, daging salai, kuih pulut dan limau mandarin. Semasa sambutan perayaan Deepavali, penganut agama Hindu akan menyucikan badan dengan meletakkan sedikit minyak di kepala dan mandi sebelum melakukan upacara sembahyang sama ada di rumah ataupun di kuil-kuil. Kunjung mengunjungi ke rumah kaum keluarga akan dilakukan selepas selesai upacara sembahyang. Deepavali bermaksud sebaris pelita. Hal ini kerana dengan memasang pelita, mereka beranggapan dengan kecerahan dapat mengatasi kegelapan, kebaikan dapat mengatasi kejahatan. Kesimpulannya, sambutan hari perayaan mestilah diamalkan oleh masyarakat di negara ini. Pada masa yang sama, sambutan hari perayaan ini mestilah menjadi perayaan kebangsaan yang sering dinanti-nantikan oleh setiap masyarakat, tak kira muda, tua dan dapat dinikmati bersama-sama. Generasi muda akan mendapat banyak manfaat menerusi hari perayaan sebegini. Masyarakat yang harmoni akan wujud sekiranya sambutan hari perayaan ini diteruskan sehingga masa hadapan. Itu sahaja penerangan daripada saya. Sekarang saya akan memberikan laluan kepada Muhammad Alif Akhtar untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Akhtar bin Ahmad Rizwan. Nombor metrik 22000897. Okey, baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang detik perbezaan, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969, merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Menjelang hari mengundi pada 10 Mei, dua petugas parti politik dibunuh di Pulau Pinang dan ibu kota Kuala Lumpur. Salah seorangnya jentera UMNO, manakala seorang lagi dari Parti Buruh yang dikaitkan dengan komunis. Sehari sebelum hari mengundi, ribuan orang berarak di Kuala Lumpur untuk mengingati pekerja Parti Buruh tersebut. Keadaan di ibu kota tegak. Baiklah, perarakan itu berlaku di Jinjang Kepong. Kematian seorang Cina akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun, perarakan kematian bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina Melayu. Pada hari Selasa 13 Mei, Yoh Tio Chi selaku Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia yang bertanding untuk gerakan memohon maaf di atas ketelanjuran ahli-ahlinya melakukan kebiadaban semasa perarakan. Yoh menang besar di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, tetapi permohonan maaf sudah terlambat. Kejadian tersebut telah menyebabkan banyak siri kejadian malang berlaku. Pasukan FRU dikeluarkan dari Kampung Baru dan askar Melayu dikerah untuk mengambil alih kawalan. Rusuhan dapat dikawal dengan menggunakan gas pemedih mata. Perintah berkurung 24 jam diumumkan oleh radio pada pukul 7.30 petang dan di televisyen pada 8 malam. Dalam peristiwa ini, Hospital Kuala Lumpur memberi laporan bahawa
terdapat seramai 80 orang telah meninggal dunia pada rusuhan yang pertama dan majoritinya adalah kaum Cina. Kesimpulannya, perkara tersebut berlaku disebabkan hubungan antara kaum yang tidak kukuh. Oleh itu, kita haruslah faham tentang kepentingan hubungan silaturahim dan kerjasama demi kehidupan masa depan yang cerah. Jika terdapat masalah di antara kaum yang berlaku, terdapat juga cara-cara yang lebih sesuai untuk menyelesaikannya. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa bersopan santun antara satu sama lain kerana kita tidak tahu personaliti orang lain. Itu saja, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Oleh itu, kita juga bersikap defensif maupun bagai anau dalam melepaskan pucuk masing-masing. Kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap betul langsung. Sekian daripada saya, terima kasih.